Terima kasih saudari pengacara majlis, Yang Besar Tuan Haji Jabar bin Syahmudin, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Pembangunan, Cik Zainil Abidin, Pengarah Bahagian Perancangan, Pengarah Bahagian, Pengarah Pertanian Negeri, Pegawai-pegawai kanan, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul pada majlis kita, majlis perhimpunan bulan April bagi tahun ini. Cik Jabar baru je balik daripada Jepun. Ya. Saya tengok dalam WhatsApp ada tunjuk mangga Miyazaki. Ya. Tak boleh nak lawan dengan harga dia lah, tak boleh lawan dengan harga harum manis. Harga Miyazaki tu saya tengok 1,500 yen sekilo ke? Sekilo. Jadi kalau kita nak bahagi dengan 30 yen ya. 30 yen bermakna lebih kurang RM500 sekilo. Itu harga paling premium lah bagi mangga ni Miyazaki. Dan pada sekarang ni saya nampak tadi Cik Zul ya, dah mula dah musim harum manis di Perlis, dan saya nampak, saya dengar dan saya baca dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam berita, disebabkan harga yang begitu tinggi, nampaknya kemungkinan ada orang petani-petani yang mampu tu boleh pasang CCTV ataupun pasang jaga kot. Kena ambil perkhidmatan jaga bagi nak mengawal keselamatan mangga harum manis yang dijangka pada musim ini. Saya rasa harapnya dapat hasil yang lebih baik daripada musim lepas, dan pada hari ini juga, musim ini juga saya harap dapat kita hantar ke pasaran Jepun dan juga ke pasaran-pasaran ekspor yang lain. Saya rasa kita dah mula bersedia untuk penghantaran mangga-mangga ekspor. Jadi pada datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian, awal tahun ini, sekarang ni dah tak awal dah ya, kita dah bulan 4 dah ya, dan kita diminta menyediakan program-program besar yang nak dilancarkan oleh YB Menteri, sehingga sekarang kita dapat bagi kita belum lagi, bagi Jabatan Pertanian belum lagi. Yang kita nampak sibuk-sibuknya ialah Fama lah ya. Fama nampak dia champion dalam bagi tahun ini, melancarkan semua pasar tani. Ini adalah disebabkan keadaan semasa yang mana berkaitan dengan pelaksanaan GST. YB Menteri sendiri memberi penekanan dan nak membuktikan yang di pasar tani ini kita pengguna-pengguna dapat tawaran harga yang rendah daripada penjual-penjual di pasar tani. Dan untuk pastikan itu, saya rasa YB Menteri turun. Saya tahu banyak kali dia turun. Dan di peringkat pasar tani yang berhampiran sini pun, di Putrajaya, di Shah Alam, di PJ, YB Menteri sendiri turun untuk memastikan bahawa harga itu berpatutan ya. Dan bagi kita, saya rasa saya sangat berbangga dengan semua pengarah-pengarah pertanian negeri yang telah saya rasa menggembelingkan tenaga, yang mana telah menunjukkan yang mana kita boleh membantu
di Pasar Tani, menghantar petani-petani kita, dan saya harap sampai satu peringkat nanti petani-petani di bawah bimbingan Jabatan Pertanian dapat menguasai tawaran pasaran di pasar tani, ya. Dan saya tengok di dalam yang saya follow dalam WhatsApp, walaupun saya tak membalas, tapi sebenarnya saya nak beritahu, ya, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat bangga dengan apa yang telah datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan lakukan, ya. Dan ini sebenarnya ialah kita membantu petani. Dan apa yang saya kata kita menguasai itu, apa yang maksud saya kita menguasai itu, bahawa setiap petani yang menghantar, yang berniaga di pasar tani, seterusnya akan mengambil satu langkah yang lebih advance lagi, iaitu supply ataupun membekalkan hasil-hasil keluaran daripada ladang mereka kepada semua peniaga-peniaga di pasar tani. Dengan ada 2-3 orang yang berniaga terus di pasar tani, dan seterusnya dapat membekalkan kepada semua peniaga-peniaga sayur dan buah-buahan, kalau mengikut musim lah. Dan saya harap ini dapat diteruskan, ya. Dalam program-program jabatan, sebenarnya kita dah ada program-program. Saya minta PRU selaraskan semua program-program untuk dirasmikan oleh YB Menteri. Dan sekarang ni YB Menteri yang terbaru ni ialah simposium bio security. Ini akan diadakan pada bulan Mei, ya. Kita submit 2 sebenarnya. Bulan ini sepatutnya seminar jihad memerangi orang tengah, ya, yang dianjurkan oleh bahagian pengembangan, tetapi kemungkinan tidak dapat tarikh yang sesuai. Tarikh yang kita bagi 27 itu tidak sesuai untuk menteri, dan dia memilih tarikh bulan Mei untuk program itu. Walau bagaimanapun tak apa, kita kena teruskan. Apa yang saya nak minta perhatian daripada semua pengarah bahagian, semua pengarah negeri. Walau apa pun pelancaran yang kita akan rancang untuk YB Menteri, saya harap kita kena lihat bagaimana program itu di-highlightkan, ya, bagaimana kita nak mempersembahkan program tersebut untuk dirasmikan oleh YB Menteri. Tak kira walaupun ianya hanya lawatan kerja menteri, ya. Sebenarnya pada apa yang saya nak rancangkan pada tahun ini, kita kena banyakkan lawatan kerja untuk YB Menteri. Sebabnya kita dah banyak lancarkan program-program kita pada tahun lepas. Tahun lepas kita lancarkan hari ladang kelapa, hari ladang ternakan lebah madu, hari ladang cendawan, ya. Dan semua hari ladang itu saya harap kita dapat teruskan, tunjukkan, ya, kemajuan dia, perkembangan, pelaksanaannya di peringkat petani. Sebab itu yang sebenarnya nak dilihat oleh YB Menteri. Okey. Pada bulan lepas ke bulan ni, awal bulan ni sebenarnya YB Menteri dah melancarkan Jom Bertani dan juga pertanian bandar di Kota Kinabalu. Walaupun saya tak boleh claim itu adalah program kita,
tetapi sebenarnya adalah atas kerjasama dan kerja kuat bahagian pertanian bandar dan juga bahagian horticulture dalam menjadikan program itu. Sebabnya asalnya ialah lawatan kerja YB Menteri, tetapi setelah perbincangan di antara pejabat YB Menteri dan juga Menteri Pertanian ke Sabah, nampaknya program itu menjadi hari pelancaran. Walaupun dari segi peruntukannya sebenarnya Kementerian Pertanian sendiri pun masih belum ada lagi peruntukan. Bukan belum ada, peruntukannya dah ditentukan, dah dibagi-bagikan kepada semua negeri termasuk Sabah dan Sarawak, tetapi nampaknya belum sampai lagi, belum sampai lagi. Saya rasa di peringkat kerajaan pusat, kita rasa kemungkinan kita dapat rasakan sekarang yang kita menghadapi masalah dari segi keuangan, Jadi saya harap kita dapat teruskan projek-projek di kawasan yang mana bagi kita pelaksanaan projek itu amat penting. Pelancaran lawatan kerja perasmian oleh YB Menteri itu adalah kedua setelah ianya telah berjaya dilaksanakan. Kita tak mahu kita laksanakan pelancaran, kita rasmi, tetapi dari segi pelaksanaan kita menghadapi masalah. Dari segi penerimaan publik kita ada masalah. Jadi saya harap kita dapat teruskan. Saya rasa memang bagi program Jom Bertani dan juga Pertanian Bandar, seperti yang saya sebut sebelum ini, ia merupakan program adalah kempen nak menggalakkan publik, menggalakkan orang awam untuk bercucuk tanam. So itu adalah usaha kita kena teruskan. Dan dalam masa yang sama saya rasa kita ada kolom kita panggil hub pertanian yang disediakan oleh Cosmo, yang mana pada hari ini merupakan keluaran yang keempat, saya rasa. Keempat. Jadi saya rasa saya alu-alukan semua bahagian dan negeri-negeri menyumbangkan artikel apa saja tajuk. Selain pada tajuk-tajuk yang saya minta bahagian-bahagian sediakan. Jadi pada hari ini tajuknya ialah pertanian bandar, ataupun Jom Bertani. Selepas ini akan diikuti oleh pertanian bandar, Dan saya rasa kita yang lepas dua program yang lepas ialah biosecurity dan juga kawalan racun. Jadi saya harap kita dapat, dan saya minta jemput jugalah bagi individu pegawai pertanian, terlebih lagi yang muda-muda ni, tulis artikel, panjangkan kepada PRO. Penjelaran saya adalah Cik Rizal. Dia akan menerima semua artikel-artikel yang tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan. Dan saya harap saya dapat himpunan ataupun koleksi artikel-artikel in advance. Maknanya kalau sekarang ni kalau boleh saya dah ada 3-4 artikel dah ready untuk kita publish. Jadi kita boleh susun, kita boleh atur. Jadi ini di antara perkara-perkara yang sekarang ni kita sedang lakukan supaya kita dapat mengenali, mendekatkan perkhidmatan Jabatan Pertanian kepada publik, kepada pihak awam. Ini yang dikatakan merakyatkan perkhidmatan, Dan sebelum saya lupa, saya juga nak maklumkan juga pada awal bulan ini juga
Saya rasa selain daripada kita Menteri Pertanian merasmikan Jom Pertanian dan juga Pertanian Bandar di Kota Kinabalu, YB Menteri juga merasmikan pusat pengumpulan ladang. Sebenarnya sebutnya pusat pengumpulan ladang oleh PPK, oleh LPP, tetapi tempatnya sebenarnya di TKPM Tawau. Ya. Jadi memanglah kita nak membangunkan TKPM tu mengambil masa kadang-kadang 3 tahun. Ini projek tender untuk melaksanakan. Dan untuk kita membangunkan petani-petani yang berjaya mungkin mengambil masa yang lama. Sehingga sekarang pun saya tengok dalam dari segi profil pesertanya kemungkinan hanya 20%. Antara 20% yang telah mencapai lebih daripada RM5,000. Itu perit susahnya pegawai Jabatan Pertanian untuk membangunkan petani. Tetapi untuk membangunkan satu pusat pengumpulan ladang, dia hanya mengambil tempoh sebenarnya 1 malam je. Kita ada satu shape, boleh kumpulkan dan boleh menjadi. Tetapi disebabkan melibatkan PPK, dia telah menyediakan struktur yang permanent dekat kawasan tapak. Tapi pada saya itu perkara-perkara yang kita kena alu-alukan. Tujuannya untuk mempermudahkan pasaran oleh peserta-peserta TKPM. Jadi saya harap ini dapat kita anjurkan, kita organize, kita susun, kita atur bagi TKPM yang lain di Jabatan Pertanian. Ya. Okey. Saya juga nak mengambil kesempatan sini, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, tentang dan saya akan sebut lagi lah tentang FACE. FACE merupakan saya sendiri pengurusi Jabatan Pertanian sebagai pengurusi pengeluaran. Kita kena pastikan kita dapat tingkatkan pengeluaran bagi permintaan domestik sebanyak 10% adalah KPI kita, dan seterusnya untuk peningkatan ekspor. Saya rasa persediaan perbincangan di peringkat ibu pejabat dah kita adakan. Cik Jabar sendiri telah mempengerusikan beberapa mesyuarat lepas pun untuk pastikan pemasaran bekalan pemasaran di pasar tani. Dan saya harap mungkin feedback yang saya dapat daripada Cik Jabar, saya harap dapat perhatian daripada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pengarah-pengarah pertanian negeri. Saya faham pengarah-pengarah pertanian negeri ini memang sibuk. Banyak acara-acara yang berlaku dekat negeri. Tetapi saya harap tolong kita beri perhatian. Sebabnya apabila TKPP ataupun saya sendiri chair, kemudian kalau yang hadir itu pegawai yang junior, saya takut dia tak sampaikan maklumat-maklumat dalam mesyuarat mengikut spirit yang kita nak, mengikut roh yang kita nak, ya, yang kita ni. Jadi walaupun Cik Jabar dah tegur dalam mesyuarat, tapi saya nak ambil kesempatan ni bila dah saya berhadapan dengan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan pengantin negeri, harap dapat memberi perhatian supaya senior officer di peringkat negeri yang close dengan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan supaya hadir sendiri, ya. Dan kalau dapat macam hari ini, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sendiri yang hadir, alhamdulillah. Dan
Apa yang saya nak nak kaitkan ialah dengan kluster. Kita telah ada kluster seperti durian harum manis, mangga harum manis, rambutan, manggis. Dan bagi manggis sendiri sebenarnya saudara kita yang baru sahaja meninggalkan perkhidmatan awam, Cik Syahrizan, ya, baru je pencen bersara. Dia telah dipinang oleh satu syarikat. Ini nak maklumkan, dipinang oleh satu syarikat. Syarikat tu dia nak ekspor manggis. Dan Cik Syahrizan sendiri dah maklum saya, dia dah pergi ke kawasan-kawasan. Dia terus pergi ke kawasan-kawasan. Saya pasti kemungkinan, saya harap dia dapat berhubung dan dapat maklumkan juga dengan pengarah-pengarah Perdana Negeri, ya. Sebab pegawai-pegawai kita ni sometimes dia dapat direct access to the area, Jadi kita jangan terkejut nanti, ya. Jadi dia dah pergi ke kawasan-kawasan tentu, kawasan manggis, dia dah dapat kontak dengan petani-petani, dan dia dapat, saya harap bagi kita kita nak pastikan kualiti manggis yang yang dihasilkan itulah manggis yang boleh diekspor. Sebabnya kalau kita kata dulu masalah kita tak dapat nak kutip hasil, nak kait buah manggis, dengan Syahrizan dia kata tak ada masalah, dia akan bawa geng dia pergi harvest, dan tuan tanah tunggu je, dia akan bayar mengikut. Jadi kita nak pastikan dia beri harga yang baiklah. Jadi saya harap nanti dia jangan pula nanti dia jadi orang tengah yang kita nak perangi tu. Dia menjadi orang tengah yang menjadi kawan kita. Jadi saya harap sebab tu yang perlunya, ya, pengarah-pengarah Perdana Negeri direct contact dengan dia. Saya harap kita ni. Dan saya harap bukannya dia dengan Fruit Plus, dan saya harap bukan Fruit Plus saja yang mampu buat begitu, dan saya rasa banyak lagi syarikat-syarikat lain yang mampu dan boleh berkeupayaan buat begitu. Jadi saya harap kita kena teruskan, kita kena kenal pasti kawasan-kawasan yang mana bermula dengan pembajaan. Saya harap bermula dengan pembajaan. Kalau ia perlunya pruning, bermula dengan pruning. Maksudnya ialah kita perlu dengan penjagaan. Pokok yang nak memberi hasil yang baik itu perlu dijaga, dibelai dengan baik. Jadi saya harap tindakan-tindakan tersebut kita dapat lakukan. Okey, bagi kita dekat ibu jabat ni, saya dah minta kena pasti desk officer. Mungkin satu desk officer kena jaga 2 ataupun 3 crop. Ini Cik Ibrahim ambil dan ambil perhatian. Dan kalau ada pegawai yang telah dilantik, yang telah dikenal pasti, saya harap ambil tanggungjawab ini dengan bangga. Sebabnya saya sendiri yang akan pantau projek ini. Dan kalaunya ada masalah, saya harap kita kena pasti dapatkan orang yang sesuai, desk officer yang sesuai. Saya tak mahu desk officer yang dia tak faham apa yang kita nak, dia teruskan, dia lakukan dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Saya nak perkara ini apabila kita lakukan dengan betul. Ya. Jadi saya harap kita ada beberapa jenis tanaman yang telah kita kena pasti, dan minggu depan patutnya minggu lepas saya sebut minggu depan tu, ya. Jadi minggu ini, ya. Minggu ini saya nak kenal dengan semua desk officer, dan saya harap desk officer itu diberi empowerment, diberi kepercayaan, diberi kuasa untuk dia setiap desk officer itu untuk memahami industri tersebut. Apa saja yang kita kena dan apa saja permasalahan isu berkaitan dengan komoditi tersebut. Saya harap desk officer itu faham dan cari jalan penyelesaiannya, dan saya harap ini dapat kita lakukan. Sikit lagi, ya, saya juga berbangga lagi sekali dengan melihat Facebook
yang telah saya tengok ada Facebook Pertanian Bandar, ada Facebook Jabatan Pertanian, ada Facebook negeri-negeri pun ada. Jadi saya harap teruskan untuk kita reportkan, kita laporkan, dan saya rasa bahagian-bahagian pun ada. Jadi kalau bahagian-bahagian, jadi apa yang saya nak lihat sekarang ni, semua Facebook itu dikaitkan di antara satu sama lain, dan saya nak kalau boleh di hashtagkan dengan menteri dan juga di KSU. Yang ini saya ingat PRO kena ada tim dia. Tim PRO yang akan memperkenalkan ataupun memaklumkan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang dengan kemudahan internet, kemudahan aplikasi mobile yang ada sekarang ni, saya harap kita gunakan sepenuhnya. Kita menjadikan itu sebagai kekuatan kita, nak memaklumkan apa yang kita lakukan. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan pegawai-pegawai, sama ada di bahagian di negeri, menjalankan kerja bertungkus lumus. Saya nak pastikan bahawa semua maklumat-maklumat yang apa yang berlaku di kawasan ini sampai kepada saya dan juga sampai kepada YB Menteri dan juga pihak kepimpinan pengurusan tertinggi Kementerian Pertanian. Jadi saya harap itu saja di antara teks ucapan saya pada pagi ini. Sebelum saya akhiri, saya nak maklumkan bahawa sekarang ni kita sedang membuat exercise untuk kenaikan pangkat 52, 54 dan juga jusasi. Kemungkinan juga pada masa yang terdekat juga saya harap kita dapat penuhi jusabi. Saya ingat pada bulan ini juga, bulan depan ni Puan Hajah Nomah akan bersara, dan saya harap kita dapat lakukan. Dan walaupun saya sendiri sebenarnya tak puas hati, saya terasa lambat. Masih lagi lambat kita menyediakan dokumen-dokumen sebut. Memang saya nak cepat sebenarnya, tetapi banyak halangan-halangan, banyak maklumat-maklumat detail yang kita kena dapati daripada pegawai yang terlibat sendiri, yang mana yang terlibat dengan kenaikan pangkat. Saya pasti tuan-tuan sendiri pun dah terima maklumat untuk isi maklumat. Saya harap dapat lakukan dengan cepat. Kadang-kadang bila sebabkan ada 2-3 orang yang tak dapat bagi maklumat kita, sebab tu kita terpaksa tangguh, nak menunggu. Dia tak boleh kita kata kita nak hantar, nak lepaskan 50% daripada senarai, yang maknanya kalau kita nak ni, kita akan buat, kita kena sediakan maklumat yang lengkap. Dan begitu juga saya sendiri, saya harap bagi pengarah perancangan dan juga sekarang ni menanggung kerja pengarah pengurusan, saya walaupun saya hari-hari ingatkan dia nak cepat reorg kita pun begitu juga. Saya harap kita ini, dan saya harap Cik Zanir ada tim yang membantu Cik Zanir dalam menyediakan kerja-kerja, menyediakan dokumen-dokumen. Saya tahu dokumen-dokumen tu memang saya sendiri pun dulu pernah terlibat dalam penyediaan dokumen-dokumen. Walaupun kita 2-3 kali kita ulang, sampai ada juga salah. Ada je salah. Jadi saya harap kita perkara tersebut kita akan lakukan segera. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih.
kepada Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, semua pegawai-pegawai kaki tangan yang mana yang akan terlibat dalam mesyuarat pengesahan pada hari ini, saya akan diteruskan dengan Cik Jabbar, ya. Dan bagi yang lain, sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia